Oke, ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum, selamat pagi semua. Oke, untuk pagi ini masuk tajuk bab 8 ya, yaitu unsur dan bahan ya. Oke, hari ini kita masuk 8.1 yaitu asas ciri. Oke, tajuk ini sebenarnya Anda telah belajar di semasa di tingkatan 1 dahulu, jadi kamu sudah ada pengetahuan sejadah lah tentang apa yang akan gue terangkan pada pagi ini ya, asas ciri ini. Oke, kita lihat slide ya. Oke, bahan atom, bahan molekul, dan bahan ion ya. Apakah dia bahan atom? Ya, atom ialah zara yang paling kecil dalam sesuatu unsur ya. Oke, atom ialah unit paling asas dalam unsur. Oke, molekul pula ialah gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Ya, molekul boleh terdiri daripada gabungan jenis atom yang sama atau yang berbeza. Oke, manakala ion pula ialah zara-zara yang bercas. Ya, sama ada secara positif ataupun secara negatif. Ion terbentuk apabila suatu atom menderma atau menerima elektron. Oke, ini definisi lah ya. Jadi kamu kena paham dan ingat definisi ini. Oke, bahan atom. Oke, apakah dia bahan atom? Bahan atom ini mengandungi zara atom saja. Oke, semua unsur logam dan gas nadir terdiri daripada atom. Oke, atom-atom dalam logam disusun secara tersusun ya, secara rapat dan teratur, manakala susunan atom di dalam gas nadir berjauhan dan tidak teratur. Oke, coba kamu lihat gambar aja bongka ini ya. Ini bongka ini. Ini aurum. Ya, aurum. Oke, aurum. Aurum gold. Ini ada nomor dia nih, ada di atas ini ada nomor, di bawah ini pun ada nomor. Gold, ada gold, emas lah kan. Nah, ini adalah cube emas. Cube emas. Oke, bahan atom seperti dalam gambar aja, supaya kita lebih jelas. Contoh logam emas dan juga gas helium lah, pun gas nadir. Ya. Oke, atom terdiri daripada zara subatom, yaitu proton, neutron, dan juga elektron. Nah, kalau kamu lihat di sini, kalau charge dia negatif, elektron lah. Ya. Nah, kalau dia positif, proton. Dan satu lagi, dalam keadaan normal, atom itu kenali sebagai neutron. Oke, bahan molekul. Tadi ya bahan molekul ini pula. Oke, bahan ini mengandungi zara-zara molekul yang merupakan gabungan dua atau lebih atom secara kimia. Sama ada atom yang sama ataupun yang berbeza. Oke, ingat, apabila dua atom bergabung secara kimia ya, gabung saja maka dia sudah jadi bukan lagi atom, maka dia membentuk molekul. Ya, jadi tidak kira lah sama ada dia sama ataupun tidak. Apabila dia bergabung secara kimia, maka dia akan membentuk molekul. Oke, kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Oke, kalau logam semua itu dalam bentuk apa? Kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Oke, tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul. Ya, menerangkan dia salah dengan yang di sini. Ya, kebanyakan bahan bukan logam wujud dalam bentuk molekul. Kalau berlaku tindak balas antara unsur bukan logam akan membentuk sebatian yang wujud dalam bentuk molekul juga. Ini contoh yang ada di sekeliling kita. Oke, oksigen ini. Oksigen ini adalah molekul kan? Oke, air laut pula juga adalah molekul. Molekul air. Oke, bahan ion seperti yang Cikgu bagi tahu tadi.
Nah, apabila tindak balas antara logam dan juga bukan logam, maka dia ada cas, sama ada positif ataupun negatif. Ya. Nah, bahan ini mengandungi cas, positif ataupun negatif. Ya, unsur logam dengan unsur bukan logam, dia bertindak balas. Garam biasa. Garam biasa kalau bercampur dengan air, nah, adalah tindak balasnya kan. Air itu tadi apa? Air itu beza dengan garam kan. Air itu bertukar menjadi masin. Nah, jadi air itu mengandungi bahan, ada positif atau negatif. Oke. Kewujudan unsur dalam pelbagai bentuk. Oke, ini sedia maklum. Semua unsur yang ada di sekeliling kita nih yang telah dijumpai oleh sains, dia wujud dalam pelbagai bentuk. Yang bentuk tiga itulah atom, molekul ataupun ion. Ya. Jadi kita boleh mengenal pasti ya unsur-unsur ini dalam satu jadwal yang dikenali sebagai jadwal berkala. Oke. Unsur perum ya. Dan juga unsur perum. Lihat di sini. Oke. Gambar foto ini menunjukkan dua jenis tukul lah, satu tukul berkarat dan satu tukul tidak berkarat. Oke, unsur perum wujud dalam bentuk atom, ya. Oke, ini dalam bentuk atom besi lah ya. Atom perum ini dia unsur sebab dia bukan gabungan dua unsur. Kalau dia sudah bergabung dua unsur yang berbeza, maka dia menjadi molekul ataupun bergabung secara kimia walaupun sama, maka dia sudah menjadi molekul. Oke, apa beza dengan tukul tidak berkarat pula? Oke, unsur perum wujud dalam bentuk ion apabila dia berkarat. Nah, kalau besi itu dia berkarat sudah, maka dia bukan lagi atom. Dia sudah bertukar menjadi ion. Sebab dia sudah bertindak balas dengan darah ataupun air yang ada di sekelilingnya, dan perum itu sudah berubah bentuk. Dia menjadi besi yang berkarat. Beza kan besi berkarat dengan tukul berkarat dengan tukul yang tidak berkarat. Sangat beza. Oke. Nah, jadi kenapa berlaku karat? Karena tindak balas. Dan dia tidak dipanggil sudah sebagai atom. Sebaliknya dia sudah bertukar menjadi ion dalam sebatian karat perum. Oke. Contoh lain hidrogen. Oke, unsur hidrogen wujud dalam bentuk molekul dalam udara. Ya. Apabila kita minum unsur hidrogen, ulang balik, wujud dalam bentuk molekul di dalam udara. Oke, unsur hidrogen wujud dalam bentuk ion dalam jus limau. Sebab apa? Dia sudah bertindak balas dengan air limau tadi ataupun jus limau, dan di situ juga ada air. Nah, jadi tengok molekul berubah menjadi ion. Kan? Molekul berubah menjadi ion. Kalau di atas tadi sini atom berubah menjadi ion. Ya, berubah menjadi ion. Nah, di sini molekul pula. Nah, molekul itu pula berubah menjadi ion. Ya. Nah, jadi adalah di sekeliling kita ya, contoh-contoh ada di sekeliling kita. Oke. Oke, jadi untuk hari ini pengenalan saja tentang bahan, atom, molekul, dan juga bahan ion. Ya. Oke. Nah, ini asas Jirim ini tiga lah. Atom, molekul, dan juga bahan ion. Bagaimana dia berubah daripada atom pergi molekul, daripada molekul pergi ion. Molekul ke ion, atom ke ion, telah cikgu jelaskan tadi. Oke. Dan ada contoh-contoh kita beri
supaya pelajar jelas. Oke ya. Jadi untuk hari ini itu saja penerangan cikgu. Nanti cikgu akan share dalam YouTube. Mohon pelajar lihatlah. Oke. Oke. Jadi assalamualaikum. Kita jumpa lagi pada sesi PDPR akan datang.